Untuk memastikan keadilan dan kepentingan rakyat terpelihara seperti mana mandat yang diberikan kepada kami selaku badan legislatif dan juga penggubal undang-undang negara, maka kita telah kemukakan 8 cadangan awal sebelum ini, iaitu pertama yang berkaitan dengan pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya, yang kedua pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, yang ketiga pindaan kepada Akta SPRM 2009, yang keempat, reformasi Parlimen melalui Akta Perkhidmatan Parlimen. Yang kelima ialah pindaan kepada Akta Suruhanjaya Kehakiman 2009. Yang keenam, penggubalan Akta Perolehan. Yang ketujuh, penggubalan Akta Pendanaan Politik. Dan yang ke-8 ialah pelaksanaan penuh Pelan Anti Rasuah Nasional. Pada ketika itu 8 yang telah kita kemukakan sebagai cadangan awal. Namun setelah siri mesyuarat, setelah adanya banyak libat urus, dan juga kita telah teliti dari segi kewajaran, dari segi kesegeraan, keutamaan dan juga kepentingan untuk reformasi institusi itu dilaksanakan secara yang tertib, secara yang komprehensif, terutamanya untuk kita memastikan ada pengawalan ketirisan, konflik kepentingan, pengukuhan ketelusan terhadap integriti governance dan agenda anti rasuah, maka kami telah bersetuju bahawa cadangan yang tersebut di atas itu harus dilaksanakan dalam beberapa fasa. Dan fokus pada fasa pertama ini harus ditumpukan kepada, pertama ialah pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Kedua, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2009. Ketiga, reformasi Parlimen melalui Akta Perkhidmatan Parlimen. Dan keempat, penggubalan Akta Kebebasan Maklumat. Jadi kalau lihat kepada senarai ini, maka ianya agak pendek, tetapi itu tidak mengurangkan sedikit pun dari segi fokus kita juga kepada perkara-perkara yang lain. Sebab kesemua ini yang kita telah pun kemukakan dan kami bincangkan adalah terus berkait dan ada kaitan rapat dengan isu-isu integriti, governance, anti rasuah. Jadi maknanya salah satu tu dia ada kena-mengena antara satu sama lain. Namun kita faham setelah kita adakan libat urus, kita jumpa dengan pelbagai pihak, dengan jawatan kuasa pilihan khas, maka kita faham bahawa ini adalah perkara-perkara yang sekarang 4 perkara-perkara ini yang kita faham dan lihat sedar ini boleh dilaksanakan, terutamanya dalam penggal ini. So untuk memulakan terlebih dahulu berkenaan dengan perkara-perkara yang dicadangkan ini, saya ingin sebutkan terlebih dahulu berkenaan dengan isu pemisahan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Saya telah pun mengemukakan soalan kepada Menteri pada 19 hari bulan Mac yang lepas. Soalan tu soalan 42. Jadi tak naiklah. Tetapi jawapan bertulis telah pun diberikan. Jadi ini ada kaitan dengan soalan dan jawapan yang telah diberikan kepada saya oleh Yang Berhormat Menteri. Beliau telah menyatakan komitmen untuk kerajaan melaksanakan pengasingan kuasa antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Namun ia adalah satu proses yang panjang. Agenda pengasingan kuasa ini dilakukan dalam 3 fasa, iaitu mewujudkan pasukan petugas khas kajian komparatif untuk merangka model dalam konteks Malaysia. Yang kedua ialah untuk mewujudkan pasukan petugas khas teknikal yang akan meneliti secara komprehensif implikasi perundangan, perjawatan dan keuangan sebelum menyediakan laporan untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Dan yang ketiga, mengadakan sesi libat urus bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak berkepentingan lain termasuk agensi penguatkuasaan. Kalau sebenarnya berdasarkan kepada jawapan ini jawapan yang pun kita telah terima pada tahun lepas, akhir tahun lepas. Ya, tapi saya percaya ada juga mungkin kajian-kajian tambahan yang telah dilakukan hasil daripada maklum balas yang diberikan oleh pelbagai pihak, terutamanya daripada Jawatankuasa Pilihan Khas, daripada kami dan mungkin daripada kumpulan retas parti yang lain. Kita juga telah dijemput untuk memberikan feedback maklum balas kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen, Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi. Dan perbincangan di peringkat tersebut antara lainnya memperincikan implikasi perundangan dan pindaan ke atas perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, cabaran serta model yang sesuai diamalkan di Malaysia. Dan kita akan teruskan libat urus bersama dengan pihak-pihak
yang berikut. Selain daripada saya rasa pihak jawatankuasa lah yang akan melaksanakan ribat urus ini berkenaan dengan pemisahan kuasa ini, iaitu dengan Badan Peguam Malaysia dengan Sabah Law Society, The Advocates Association of Sarawak, Pengamal Undang-Undang Jenayah, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri dan bahagian hal ehwal Undang-Undang JPM. Isu berkaitan kos juga sedang diteliti oleh pihak kerajaan dan garis masa yang ditetapkan kita harapkan pengasingan kuasa ini dapat dilaksanakan dalam penggal ini juga. Ya, maknanya kita harap dalam 2-3 tahun ini ianya boleh dilaksanakan. Memang saya faham ada di kalangan masyarakat di luar sana bahawa merasakan bahawa ini perlu disegerakan dan tidak ada mungkin sebab-sebab yang boleh ditangguhkan lagi. Tapi ianya melibatkan pindaan perlembagaan. Jadi ianya bukanlah perkara yang remeh ataupun kecil juga. Kami di kumpulan Retas Parti ini percaya sekalipun pelbagai cabaran terpaksa didepani oleh kerajaan dalam pelaksanaan pengasingan kuasa ini, tapi gerak kerja tetap harus diteruskan, dicepatkan dan untuk memastikan sistem perundangan ini tidak dibayangi oleh persepsi negatif bahawa terdapat pilih kasih, ada konflik kepentingan antara tanggungjawab Peguam Negara dan juga dengan pendakwa raya. Dan saya percaya ini juga pernah disebutkan sebelum ini, boleh meyakinkan, memberikan keyakinan kepada rakyat, kepada luar dan kurangkan dari segi defisit kepercayaan, tidak percaya itu. So maknanya ini antara kaedah caranya untuk kita pastikan itu dapat ditangani dengan cara yang terbaik mungkin. Ini berkenaan dengan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2009. Bukan pembeli maklumat, pemberi maklumat. Jadi dalam beberapa siri sidang sebelum ini saya telah bangkitkan juga berkenaan dengan pindaan kepada akta ini, iaitu dalam sesi kamar khas pada November tahun lepas 2023, dan saya bangkitkan sekali lagi dan pertegaskan dalam perbahasan titah diraja berkenaan dengan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang telah pun kita di peringkat kumpulan Retas Parti ini bincang dan perhalusi. Jadi pada 16 Mac 2024 yang lalu, jawapan telah diterima daripada yang berhormat Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, yang menyatakan bahawa kerajaan sedang meneliti cadangan mekanisme pemusatan penerimaan aduan kelakuan tidak wajar dan pemberian perlindungan pemberi maklumat. Penambahbaikan ke atas akta ini akan membolehkan pelaksanaan perlindungan pemberi maklumat ini secara eksklusif dan efektif dalam mengendalikan aduan-aduan yang berkaitan. Jadi ada beberapa perkara juga yang perlu dihalusi, seperti juga untuk dibaca sekali dengan penambahbaikan kepada Ombudsman Act, kerana ianya adalah merupakan internal reporting yang perlu juga ditambah baik supaya Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ini apabila ianya dibentangkan rang undang-undang penambahbaikan ini, dia tidak ada lagi berlaku kelompangan di sana sini, jadi ia harus disekalikan. Respon kami dari kumpulan Retas Parti berkenaan dengan integrasi governance dan anti rasuah ialah kami menegaskan bahawa pembentangan terhadap pindaan ini tidak lagi boleh ditangguhkan, memandangkan ia akan bersifat regresif dan tidak bergerak seiring dengan usaha kerajaan untuk mewujudkan negara yang bebas rasuah. Pemberi maklumat harus dilindungi secara sempurna dan tidak merasa diintimidasi ketika melaporkan sebarang salah laku yang membabitkan akta berkenaan. Dalam konteks rasuah khususnya, pindaan ini sekaligus akan menyekat potensi ketirisan di peringkat awal lagi sebelum ianya gagal dikawal dan boleh mengakibatkan kerugian yang tidak terbendung oleh negara. Yang ketiga yang saya ingin kongsikan ialah berkenaan dengan reformasi parlimen melalui Akta Perkhidmatan Parlimen. Sebagaimana yang semua sedia maklum, pada 13 hari bulan Mac 2024 yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina telah pun berkata bahawa kerajaan secara prinsip bersetuju terhadap
langkah reformasi berkenaan selaras dengan matlamat untuk memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan eksekutif. Dan dia melibatkan sekali lagi pindaan perlembagaan. Untuk kita ada Akta Perkhidmatan Parlimen yang mana sekarang menurut kata Menteri sudah pun 90% siap dan menunggu masa untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Jadi ini adalah antara perkara penting yang harus diberikan tumpuan oleh kerajaan sekalipun hanya tinggal 10% sahaja sebelum usaha ini dimuktamadkan di Parlimen. Saya percaya perkara ini disokong penuh oleh seluruh ahli Parlimen, masuk daripada pembangkang. Jadi kami sehati sejiwa lah untuk pastikan supaya Akta Perkhidmatan Parlimen ini dapat dibentang dan dapat diluluskan dalam masa yang terdekat. Kita mencadangkan agar kebebasan dan autonomi Parlimen ini serta pemerkasaannya sebagai institusi semak dan imbang kepada tadbir urus kerajaan adalah setakat ini tidak mencukupi untuk mengembalikan versi lama Akta Perkhidmatan Parlimen 1963. Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen yang baru harus menjamin bahawa kuasa kawalan ke atas perkara-perkara berkenaan pentadbiran, kewangan dan kaki tangan Parlimen diletak hak kepada Parlimen. Justru kita memerlukan pertamanya ialah penubuhan sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen yang bebas. Yang kedua ialah pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk kembalikan peruntukan tentang perkhidmatan Parlimen di bawah perkara 65 dan untuk memberikan kuasa kepada Suruhanjaya untuk melantik Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara. Yang ketiga ialah kita juga mencadangkan pengkanunan peranan Ketua Pentadbir Parlimen, Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara dalam Akta Induk. Yang keempat ialah penubuhan sebuah jawatan kuasa tetap Parlimen untuk kawal selia pentadbiran dan keuangan Parlimen bagi membantu Suruhanjaya. Dan yang terakhir adalah untuk adanya skim pekerjaan dan persaraan bagi kaki tangan Parlimen yang setaraf dengan skim perkhidmatan awam. Ini penting kerana kita percaya dia mesti ada skim. Dia bukan hanya tidak ada career path. Ini antara perkara-perkara yang mencabar yang mungkin menjadi halangan dalam perbincangan-perbincangan sebelum ini berkenaan dengan Akta Perkhidmatan Parlimen. So dengan kuasa autonomi ini, maka kita boleh memastikan kebebasan badan itu dan mengelakkan berlakunya konflik kepentingan dari segi ketelusan dan sebarang keputusan yang dibuat oleh Parlimen. Saya akan sentuh tentang Akta Kebebasan Maklumat iaitu Freedom of Information, di mana pada Isnin yang lepas saya ada buat satu PC untuk sentuh akta ini, dan konsep Akta Kebebasan Maklumat ini actually adalah berkaitan dengan transparansi dan juga accountability, di mana apabila kita memperjuangkan tentang kebebasan bersuara, selain daripada kita perlu membenarkan semua untuk ada hak untuk bersuara, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu beri ruang yang seluas-luasnya untuk mereka mendapat maklumat yang mereka perlu tahu, berhak untuk tahu, supaya mereka dapat maklumat yang detail, barulah mereka boleh bersuara dengan lebih sempurna. Jadi dalam hal ini untuk maklumat, sebenarnya pada awalnya APPG ini tidak memfokus kepada Akta Kebebasan Maklumat. Akan tetapi apabila kita melihat kepada perkembangan terkini di mana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi telah mengatakan bahawa target mereka pada tahun ini, mereka nak bentang-tang Akta Kebebasan Maklumat ini. Jadi dengan sejajar dengan keputusan pihak kerajaan, maka APPG kali ini juga memasukkan penggubalan Akta Kebebasan Maklumat ini dalam fokus kita supaya kita dapat capai sasaran kita. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa APPG percaya bahawa dengan memperluaskan saluran komunikasi kepada rakyat adalah satu fundamental dan asasi dalam demokrasi. Jadi sektor awam bukan saja tidak boleh menyimpan maklumat untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi ia juga adalah satu amalan untuk dilaksanakan kepada kepentingan awam itu sendiri. Maka sudah pasti, jika terdapat ketidakseimbangan dalam aliran maklumat yang berlaku, akan menyumbang kepada ketidakseimbangan dalam hubungan kuasa antara rakyat dan kerajaan, dan turut
ianya akan mempengaruhi keupayaan rakyat untuk mengawal selia institusi-institusi kerajaan secara terbuka dan berkesan.